تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع. على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم 105 Surah Ali Imran. Dan janganlah kamu semua menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan mereka berselisih setelah datang kepada mereka itu bukti-bukti yang nyata, dan bagi mereka itulah siksa yang besar. Ayat 105 ini melarang kita menjadi orang yang berpecah dan berselisih. Cuma perselisihan yang dilarang itu bagaimana dan perselisihan yang dibolehkan itu macam mana? Ada perselisihan yang dilarang iaitu di sudut akidah. Ada perselisihan yang dibolehkan iaitu di sudut furu' ataupun di sudut fiqh, di sudut hukum hakam. Ataupun mudah kita faham, dalam kehidupan seharian kita ada perselisihan yang tidak dibolehkan, seperti nak semayang ke tak mau semayang. Yang tu tak boleh selisih, kerana ijma' ulama' menyatakan sembahyang 5 waktu itu wajib. Maka tidak ada perselisihan, disepakati oleh ulama' bahawasanya sembahyang itu wajib. Maka tidak ada pilihan kepada seseorang berasa nak semayang subuh, berasa tak mau semayang subuh, tak boleh. Dan ulama' menyatakan kalau benda itu telah disepakati, maka tidak boleh diingkari. La yunkarul mukhtalafu fih wa innama yunkarul mujma'u alaih. Tidak boleh diingkari perkara yang diperselisihkan oleh alim ulama'. Yang diingkari itu perkara yang diijma'kan oleh ulama'. Ulama' ijma' semayang 5 waktu wajib. Tadi kaedah itu dalam kitab Al-Ashbah wal Nadhair lil Imam As-Suyuti rahimahullah, dalam bab salah satu kaedah yang terdapat dalam qawaid fiqhiyah. Tidak boleh diingkari perkara yang diperselisihkan ulama'. Yang boleh diingkari itu, yang perlu diingkari itu perkara yang disepakati oleh ulama'. Ulama' sepakat semayang 5 waktu itu wajib. Tiba-tiba ada orang tak semayang, maka kita kena ingkar perbuatan dia. Ulama' sepakat minum arak itu haram. Tiba-tiba ada orang minum arak, maka kita kena ingkar perbuatan dia. Ulama' sepakat judi itu haram. Tiba-tiba ada orang duk main judi juga, maka kita kena ingkar. Yang disepakati oleh ulama'. Yang ulama' perselisihkan, yang tu kita nak pegang yang mana, kita tak boleh memaksa orang ikut kita, dan kita tak boleh ingkar. Contohnya nak baca qunut, kata orang baca qunut dalam sembahyang subuh. Yang tu ikut kita. Nak baca qunut, kita ikut mazhab Syafi'i. Tak baca qunut, kita ikut mazhab lain. Maka kita yang baca qunut tak boleh kata orang tak baca qunut itu salah. Orang tak baca qunut tak boleh menyalahkan kita yang baca qunut, kerana benda tu benda diselisihkan oleh ulama'. Jadi kalau dalam kehidupan kita seharian ada orang tak mau sembahyang 5 waktu, maka dia telah bercanggah dengan ijma' ulama' yang menyatakan sembahyang 5 waktu itu wajib. Maka yang tu tak boleh, yang tu wajib kena ingkar kepada orang yang tak mau sembahyang. Tapi lepas sembahyang dia nak sarapan pagi.
nak makan. Kawan ni makan roti canai, kawan ni makan nasi lemak, kawan ni makan cok kodok. Maka perselisih dalam memilih makanan untuk sarapan pagi yang tu benda yang tak membawa kepada haram. Yang penting makanan tu halal. Maka perselisihan itu benda yang tidak tercela. Kawan ni tak mau makan, puasa 6 tak habis. Tak boleh paksa dia suruh makan. Kawan ni nak makan nasi lemak, kita kata tak boleh, nasi lemak tak boleh. Pagi ni kena roti canai. Tak boleh. Kerana berselisih dalam memilih menu makanan, selama mana makanan itu halal, yang tu kita tak boleh nak bangkang kehendak seseorang. Tapi kalau semua tu tak sembahyang subuh, yang tu kita wajib bangkang. Kerana sembahyang subuh tu wajib. Jadi berselisih dalam nak sembahyang subuh, tak sembahyang subuh, itu tak boleh berlaku kerana sepakat ulama wajib. Berselisih dalam memilih menu untuk sarapan pagi, untuk makan tengah hari, yang tu terpulang. Maka demikian juga berselisih dalam bab akidah, yang tu tak boleh. Tapi berselisih dalam bab nak zikir derah kan, nak zikir pelan ke lepas sembahyang, nak baca bismillah kuat ke bismillah pelan ke, nak baca tu tahlil ke, tak mau buat tahlil ke, nak baca Yasin malam Jumaat ke, nak baca surah Kahfi malam Jumaat atau tak baca Yasin, yang tu perkara furu', perkara cabang. Perkara cabang ini sudah berlaku perselisihan itu di kalangan para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Itu salah satu contoh. Perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suami mereka sedangkan mereka masih didatangi oleh haid, hendaklah mereka menunggu masa iddah selama 3 quru'. Apa makna 3 quru'? Para sahabat sudah berselisih pendapat. Sebahagian sahabat menyatakan 3 quru' itu 3 kali suci. Sebahagian sahabat menyatakan 3 quru' itu 3 kali haid. Maka perselisihan itu berulang kembali di kalangan ulama 4 mazhab. Kebanyakan mazhab berpendapat Syafi'i, Maliki dengan Hambali, pendapat terkuat dalam mazhab Hambali, menyatakan bahawasanya 3 quru' itu 3 kali suci. Sementara menurut mazhab Hanafi, 3 quru' itu adalah 3 kali haid. Maka perselisihan itu sudah wujud di kalangan sahabat. Itu nama ada perselisihan dalam masalah furu'. Diulang pada zaman ulama mujtahid kalangan 4 mazhab. Dan mustahil kita nak menyatukan, nak memilih satu, nak menyatakan satu lagi salah. Kerana dua-dua itu betul. Quru' dengan makna suci pun betul, quru' dengan makna haid pun betul. Bagi mereka yang berpegang dengan pendapat yang pertama, iaitu 3 kali suci, maka waktu iddahnya lebih ringkas. Lebih ringkas. Kenapa ringkas? Seorang perempuan diceraikan hari ini, contoh dia. Hari ini kena cerai, dalam keadaan dia suci, besok datang haid. Maka dalam masa sehari, sudah selesai 1 quru' sekali suci. Padahal sehari ya. Ataupun setelah dia dicerai oleh suami dia, duduk 5 minit datang haid, maka selesai 1 quru' sekali suci, hanya dalam masa 5 minit. Maka haid yang pertama sudah menyebabkan selesai 1 quru', tinggal lagi 2 kali quru'. Datang haid yang kedua, selesai yang kedua. Datang yang ketiga, selesailah iddahnya, masa iddahnya ringkas. Tapi kalau pendapat kedua, 3 kali haid, haid yang keempat baru habis iddah. Pendapat pertama, datang haid yang ketiga baru sudah habis iddah. Jadi itulah perbezaan yang muncul daripada dua pendapat itu, dan kedua-dua quru' mana suci pun ada, mana haid pun ada. Dua-dua makna itu betul. Menunjukkan bahawasanya mustahil nak menyatukan manusia dalam satu aliran sahaja.
Mereka kata ikut Syafi'i, ikut Maliki ni pecah belah. Pecah belah dalam perkara yang dibenarkan. Berpecah dalam perkara yang dibenarkan. Seperti kita mengaji sekolah. Sekolah agama sekian, sekolah agama sekian. Semua sekolah agama. Sekolah agama Mata Mahmud, sekolah agama Pondok Paman, sekolah agama Pondok Paya, sekolah agama Kampung Pisang. Semua sekolah agama. Seperti orang masuk tariqah. Tariqah Muhammadiyah Syazuliyah. Tariqah Muhammadiyah Naqsyabandiyah. Tariqah Muhammadiyah Ahmadiyah dan sebagainya. Semua itu tariqah Muhammadiyah, jalan Nabi Muhammad SAW. Tapi ini cara Syazuli, Imam Abu Hasan Syazuli. Ini cara An-Naqsyabandi. Ini cara Al-Khalwatiyah. Macam-macam aliran. Jadi aliran dalam tariqat Sufiyah, aliran dalam mazhab fiqhiyah, kesemuanya itu tidak bercanggah dengan syarak. Perselisihan itu tidak dicela. Mana dalilnya? Dalil dia yang pertama, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir jika kamu tak tahu. Ahli zikir itu ahli ilmu. Ahli ilmu itu siapa? Ulama mujtahidin. Siapa ulama mujtahidin? Ulama 4 mazhab. Imam Nawawi juga ulama mujtahid yang menjadi ashab Imam Syafi'i, yang menjadi pendokong yang hebat dalam mazhab Syafi'i. Ada mujtahid mutlak dan sebagainya yang dibahaskan oleh ulama. Yang jelasnya Quran suruh ikut ulama mujtahid. Jadi ulama mujtahid itu arahan Quran. Itu satu. Yang kedua, mana bukti boleh berselisih dalam masalah furu', dalam tariqat jalan yang disebut oleh ulama tadi. Yang kedua, firman Allah yang berbunyi, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad pada kerana kami, sesungguhnya kami akan menunjukkan kepada mereka subulana. Subul ni jamak taksir, jamak kepada sabil, jalan-jalan kami. Dalam ayat lain Allah Ta'ala tak bagi ikut jalan yang banyak. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Inilah jalan aku yang lurus, satu jalan ni saja yang betul. Wala tattabi'us subula, jangan ikut jalan-jalan yang banyak. Kalau kamu ikut jalan banyak, kamu akan berpecah daripada jalan yang betul. Tapi dalam ayat ni sebut subulana, jalan-jalan kami. Jalan-jalan kami banyak. Banyak di situ dengan arti selama mana diidhafatkan kepada kami, dikemak kepada kami iaitu Allah, jalan tu Allah redha, maka silakan. Contoh kita nak buat ibadat sunat. Kita dah jaga sembahyang 5 waktu. Kita dah jaga puasa Ramadan yang wajib. Kita dah buat haji yang wajib. Kita dah buat zakat yang wajib. Apabila yang wajib sudah dilaksanakan, maka dalam melakukan yang sunat, yang tu ikut kecenderungan masing-masing. Ada orang dia suka banyak baca Quran, ada orang dia suka banyak sembahyang sunat, ada orang dia banyak sedekah sunat, ada orang banyak istighfar, ada orang banyak selawat. Kesemuanya tu Allah suka dan Allah redha. Allah suka orang sembahyang banyak, Allah suka orang baca Quran banyak, Allah suka orang baca selawat banyak. Selama mana yang tu Allah suka, yang tu masuk dalam subulana, jalan-jalan kami. Ibaratuna syatta wa husnuka wahidun wa kullun ila dzakal jamal yushiru. At-turuqu ila Allah kanufusi bani Adam wa tauhid wahidun. Jalan-jalan menuju kepada Allah itu banyak seperti banyaknya umat manusia. Dan matlamat yang paling penting ialah satu, iaitu mengtauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baca Quran, dia masuk dalam sabilun min subulina, dia telah melakukan satu jalan daripada jalan kami. Orang yang berzikir, satu jalan daripada jalan kami. Orang yang beriktikaf, satu jalan daripada jalan kami. Maksud dia buat benda-benda yang Allah setuju ni banyak jenis, ikut suka kecenderungan seseorang. Ada orang semua kali dia buat. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pagi-pagi Rasulullah tanya, siapa hari ni puasa? Saya. Siapa hari ini sedekah? Saya. Siapa pagi ini ziarah orang sakit? Saya. Siapa ziarah orang mati? Saya. Semua dia buat. Dia
Dia tak boleh tengok ruang-ruang boleh buat ibadat, dia nak buat ke semua. Maka Nabi SAW sebut, tidak berhimpun sifat ini pada seseorang melainkan dia adalah ahli syurga. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu antara sahabat yang bila ditanya satu soalan tentang beberapa ibadat dalam masa sehari, dia buat ke semua. Dan orang kita tak boleh nak buat ke semua perkara-perkara sunat kerana kita mempunyai kemampuan yang berbeza. Quran kata kalla lamma yaqdi ma amarah. Tidak ada seorang yang boleh buat semua yang Allah suruh. Dalam perkara sunat, dalam perkara wajib mesti kena buat. Dalam perkara sunat tak sama. Maka dalam melakukan perkara sunat selama mana ini yang Allah setuju, baca Quran Allah setuju dan suka, zikir Allah setuju dan suka, puasa sunat Allah suka, maka itu termasuk dalam subulana. Kawani mendekatkan diri pada Allah dengan sembahyang banyak, kawani mendekatkan diri pada Allah dengan baca Quran banyak, kawani mendekatkan diri kepada Allah dengan qiyamul lail banyak, macam-macam cara. Semua tu masuk dalam subulana, jalan-jalan kami. Tapi nak dapat jalan-jalan kami itu, walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjuang dulu, berjihad dulu, berjihad lawan hawa nafsu dia, berjihad pergi mengaji, berjihad berjuang supaya paksa diri dia supaya rajin bangun awal sembahyang malam, macam-macam nak kena pulun. Dengan jihad itu Allah buka ruang dan memberikan jalan-jalan petunjuk untuk melalui jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Maka perkataan subulana ini adalah jamak. Jamak mana ramai, banyak. Berjalan-jalan kami, bukan satu jalan. Tadi tak bagi ikut jalan banyak, ni suruh boleh ikut jalan banyak. Yang tadi tak ada na, yang ni ada na. Wala tattabi'us subula, jangan ikut jalan-jalan lain, jalan-jalan yang tidak ada kaitan dengan Allah. Jalan-jalan yang Allah tak redha. Tapi lanahdiyannahum subulana, jalan-jalan kami, jalan-jalan Allah yang Allah redha. Jadi tak bercanggah antara as-subul dengan subulana. Maka perselisihan ulama 4 mazhab masuk dalam subulana. Perselisihan at-turuq sufiyah, tarikat sekian masuk dalam subulana. Perselisihan antara nak baca usalli tak mau baca usalli, nak baca qunut tak mau baca qunut, nak baca yasin malam Jumaat tak mau baca yasin malam Jumaat, yang tu masuk dalam subulana, jalan-jalan kami. Perselisihan nak sambut Maulidur Rasul tak mau sambut Maulidur Rasul, nak baca tahlil tak mau baca tahlil, kerana mempunyai hujah masing-masing yang dikeluarkan oleh ulama-ulama besar, ulama mujtahidin di dalam kitab-kitab mereka. Kesimpulan dia, ayat ni tak bagi pecah, yakni pecah dalam perkara akidah. Dalam perkara yang besar. Adapun perselisihan dalam perkara furu' itu adalah rahmat Allah yang Allah berikan peluang kepada hamba untuk nak pilih yang mana satu. Hadis kata ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan umat aku itu satu rahmat, yakni perselisihan alim ulama di kalangan umat aku dalam perkara furu'. Dalam ulama menghuraikan ayat hadis itu sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ajluni rahimahullah dalam kitabnya Kashful Khafa ketika mendatangkan dan menyebut hadis tersebut. Ada aliran satu lagi, dia kata, kalau berselisih itu rahmat, bersatu itu adalah perkara salah. Dia pakai mafhum mukhalafah. Ulama kata mafhum mukhalafah dalam hadis ini tidak dipakai. Kerana ada ayat Quran yang lain tidak digunakan mafhum mukhalafah pada isu itu tersebut. Nanti kita tengok ayat tu. Ada disebut dalam Kashful Khafa. Baik. Allah Ta'ala sebut apa di sini? Jangan kamu jadi orang yang berpecah belah. Wala takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kamu jadi orang yang pecah belah. Yakni pecah belah dalam yang tercela. Jadi pecah belah ada dua jenis. Yang pertama nama at-tafarruqul madhmum, yang kedua nama at-tafarruqul mahmud. At-tafarruqul madhmum, pecah belah yang dicela oleh syarak. At-tafarruqul mahmud, pecah belah yang dipuji oleh syarak. Perselisihan yang dipuji oleh syarak satu, perselisihan yang dicela oleh syarak. Yang tak dibenarkan perselisihan yang dicela oleh syarak, seperti perselisihan dalam bab akidah,
seperti perselisihan yang disebut dalam hadis tataftariqu ummati ila 73 firqah, akan berpecah umat aku kepada 73 kumpulan, 73 puak, satu saja masuk syurga, 72 lagi masuk neraka. Siapakah satu golongan yang masuk syurga itu wahai Rasulullah? Ma ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikut jalan aku dan jalan para sahabat aku. Itu saja yang selamat. Riwayat yang lain, Ahlus Sunnati wal Jamaah, riwayat Imam Tabrani, yang selamat itu hanyalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dalam bab akidah. Dalam bab akidah tak boleh pecah, hanya kena pegang satu saja yang betul, iaitu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Akidah-akidah lain kena tak tepi, tak boleh ikut. Dalam bab furu', dalam bab fiqh, yang tu boleh ikut. Nak ikut mazhab Syafi'i ke, Maliki ke, Hambali ke, boleh. Yang jadi masalah golongan al-mazhabiyah, golongan yang tak terikat dengan mazhab. Yang tu dia menyalahkan mazhab tu. Kalau dia duduk tempat mazhab Syafi'i, dia bercanggah dengan mazhab Syafi'i. Kalau duduk tempat mazhab Maliki, negara tu mazhab Maliki, dia bercanggah dengan mazhab Maliki. Dia kira hak dia. Yang dikatakan sebagai al-mazhabiyah, yang tidak terikat dengan mazhab. Mereka menyalahkan orang yang pegang mazhab. Seolah-olahnya yang pegang mazhab ni bercanggah dengan Quran Sunnah. Mereka duk ajak, mai ikut Quran Sunnah, mai ikut Quran Sunnah, mai ikut dalil saja. Bukan semua orang boleh tahu dalil, kerana kita orang awam biasanya kita hanya muqallid. Hak duk kata nak ikut dalil tu pun kadang-kadang dia pun tak tahu dalil. Contoh semayang ada 13 rukun. Semayang ada 13 rukun, kena lekap 13 rukun tu. Mana dalil tentang 13 rukun tu dari Quran hadis? Kita mencari tak jumpa. Itu dah sebut apa 13? Ulama mujtahid dah buat kajian dan mereka menyatakan 13. Walaupun ada pendapat kata 14, ada pendapat kata 17, ada pendapat kata 18, ada pendapat kata 20. Rukun semayang tu sendiri dah selisih 5-6 pendapat. Setengah kitab dia tak kata 13, dia kata 14. Setengah kitab dia kata 17, 18. Dia kata 20, 21. Banyak pendapat. Seperti yang dihuraikan dalam kitab I'anatul Talibin dan kitab-kitab lain. Cuma pendapat yang lebih terkenal dalam mazhab Syafi'inya, rukun sembahyang ada 13. Hak kata 14 pun sebenarnya 13 kerana cara kira itu berbeza. Hak kata 17, 18 pun sebenarnya 13 itulah. Maka disebut satu pendapat yang senang orang faham, rukun sembahyang ada 13. Mana dalil 13 ni? Kita cari tak jumpa. Kita hanya muqallid, bertaklid, mengikut ulama yang berijtihad dan menyatakan 13. Hak tu sendiri pun kita dah tak tahu dalil, apalagi dalil yang lain. Ambil ayat sembahyang yang wajib ketika berwuduk 7-6 anggota. Basuh muka, niat, basuh tangan sampai siku, kemudian sapu kepala, basuh kaki, tertib. 6 rukun wuduk. Siapa yang tahu rukun wuduk tu mana dalilnya Quran hadis? Kita pun tak tahu. Yang tahu orang mengaji, yang lebih sikit. Oh, rukun wuduk ada 6 yang wajib. 4 daripada Quran, 2 daripada hadis. Daripada Quran, idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Daripada Quran, dalil daripada Quran, bila kamu nak semayang, hendaklah basuh muka, basuh tangan sampai siku, sapu kepala, basuh kaki. 2 lagi, niat dengan tertib daripada hadis. Daripada niat, innamal a'malu binniyat, tertib mengikut perbuatan Nabi SAW, sunnah fi'liyah. Maka wudu ada 6 rukun. Kita duk tahu 6 rukun tu saja. Apa dalil kepada 6 rukun Quran hadis kita tak tahu. Yang tahu seorang dua ya. Yang tak tahu banyak. Berarti kita tak tahu, kita ikut tanpa dalil. Yang tu nama dia taklid. Taklid dalam bab fiqh hukum dia wajib bagi kita orang biasa. Dalam bab akidah tak boleh taklid, kena ada tahu dalil. Sama ada dalil naqli, dalil aqli, baharu alam ini dan sebagainya yang kita mengaji dalam ilmu tauhid.
Dalam fiqh wajib taklid. Apa makna taklid? Mengikut tanpa dalil. Dalil serah kepada ulama. Kita ikut. Ulama kata rukun wudu ada 6, yang wajib wudu 6, hak lain sunat. Kita kira 6 tu. Bagi cukup 6, tak cukup 6 tak sah wudu. Rukun semayang 13, kita buat 13 bagi cukup, jangan buat 12. Mana ayat Quran dan hadis yang kata 13? Saya tak tahu kerana saya muqallid, saya ikut ulama mujtahid saja. Kalau dalam bab wudu semayang yang kita buat hari-hari, kita sudah tidak mampu mengenali dalil, kita hanya ikut yang ulama buat, apalagi bab lain. Bab zakat, bab munakahat, bab jenayat, bab apa, semua kita tak ikut, kita tak tahu dalil. Melainkan dalam bab-bab tertentu, hak mengaji lebih sikit, jumpa dalil. Hak tak mengaji pakai matan tu ya. Hak mengaji sikit-sikit pakai hak asas tu ya. Kalau semua orang beramal nak tahu dalil, maka akan menyebabkan banyaklah amalan kita tak boleh nak buat. Kerana banyak benda kita tak tahu dalil. Maka ada dakwah yang kata, kita ikut Quran hadis sudah. Tak usah ikut mazhab-mazhab. Hak dakwah tu pun belum tentu dia boleh ikut Quran hadis. Kerana dia tak mampu untuk ikut Quran hadis seperti mana ulama mujtahid sebut dalam kajian mereka. Sebab itu ulama besar yang sudah mengarang kitab berpuluh-puluh jilid, mereka masih mengaku pengikut kepada imam mazhab. Imam Ibn Hajar karang Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, masih mengikut Imam Syafi'i. Imam Nawawi syarah Sahih Muslim, masih mengikut Imam Syafi'i. Imam Qurtubi yang karang tafsir Qurtubi, masih mengikut Imam Maliki. Ulama-ulama besar yang karang kitab berbelah-belah jilid, berpuluh-puluh jilid. Imam Baihaqi karang kitab puluh-puluh jilid, ikut Imam Syafi'i. Imam Suyuti karang kitab 600 buah, ada kata 1000 buah, ikut Imam Syafi'i. Kita satu kitab pun tak karang, kita kata aku nak ikut Quran Sunnah ya. Tak mau ikut imam-imam ni. Imam-imam ni tak maksum, Quran Sunnah saja betul. Dakwaan itu hanya satu dakwaan, tapi di segi praktik dia, kalau kita tanya, kalau kamu kata nak ikut Quran Sunnah, ayat Quran dengan Sunnah, dengan hadis saja kamu nak ikut, mana dalil daripada Quran Sunnah yang menunjukkan bahawasanya boleh, menunjukkan bahawasanya rukun sembahyang tu ada 13. Tolong umai ayat Quran dengan hadis tentang 13 rukun tu. Tak jumpa. Mana dalil kata boleh makan buah mu'tan dengan buah durian daripada Quran Sunnah. Ayat Quran yang kata buah durian halal, buah mu'tan pun halal. Mana ada, tak jumpa. Melainkan kefahaman daripada Quran Sunnah. Lafaz yang jelas biji kata Quran boleh, mu'tan boleh, durian boleh, tak ada. Yang ada bab semayang ada, aqimus salah, dirikan semayang, wa atuz zakah, keluarkan zakat. Ayat suruh semayang, suruh keluarkan zakat ada. Ayat yang kata buah durian ni boleh makan, mana ada, tak jumpa. Cuma diambil secara kefahaman daripada nas. Siapa yang faham? Ulama mujtahid, bukan kita. Kita hanya ikut ulama. Menunjukkan bahawasanya dalam kita beramal mesti ikut ulama mu'tabar. Bukan hanya mendakwa Quran Sunnah, kita baca Quran pelintang pukang, tak mahu nak faham, tak mahu nak ikut. Maka ulama-ulama yang sudah mengarang kitab-kitab mereka berdasarkan mazhab-mazhab tertentu, mereka sudah mengkaji Quran Sunnah. Dan mereka sudah menghidangkan kepada pengikut mereka amalan-amalan berdasarkan ijtihad mereka daripada Quran Sunnah. Kita sebagai muqallid, sebagai pengikut, hanya mempelajari dan mengikut ijtihad yang telah mereka keluarkan. Itu supaya kita tidak lupa diri bahawa kisahnya kita orang Melayu yang tidak mampu memetik hukum Quran Sunnah. Maka kita nak faham Quran, kita baca sendiri boleh faham. Tak sama dengan ulama baca Quran, mereka faham dan mereka karang tafsir. Kita baca hadis boleh faham, tak sama dengan ulama yang baca hadis, mengaji hadis, mereka karang syarah-syarah hadis. Kefahaman mereka jauh lebih baik daripada kefahaman kita, kerana mereka adalah ulama yang terkenal sebagai pakar dalam bidang tersebut. Bukti kepakaran mereka, kitab-kitab yang mereka karang diiktiraf seluruh dunia. Imam Nawawi diiktiraf sebagai ulama besar seluruh dunia.
dengan kitab dia disebar seluruh dunia. Imam Ibn Hajar sama dan sebagainya. Kita satu kitab pun tak ada. Kalau kita tulis pun orang-orang tertentu saja mengaku, kebanyakannya tak kenal pun kitab kita. Maka kita adalah jauh lebih rendah berbanding dengan mereka, maka kita ikut mereka. Maka atas dasar itu kita baca kitab ulama-ulama besar yang karang kitab, mereka memiliki mazhab-mazhab tertentu yang mereka ikut. Si fulan nama dia ujung dia Asy-Syafi'i, Al-Maliki, Al-Hambali, Al-Hanafi. Mai sebahagian orang kita Al-Mazhabiyah, aku tak mau terikat dengan mazhab. Aku nak ikut Quran Sunnah saja. Kalau ikut Quran, ikut mazhab pun sudah ikut Quran Sunnah. Bukti dah salah satu quru' tadi. Salah satu quru' mana 3 kali suci atau 3 kali haid. Kedua-duanya betul, kedua-duanya pegang ayat Quran yang sama. Dan makna kedua-duanya betul. Dan para sahabat sudah berselisih dalam menentukan makna itu. Ulama 4 mazhab hanya mengulang balik perselisihan itu. Sebab itu kita jangan terpengaruh kata, oh Imam Syafi'i pun tak betul. Imam Syafi'i lebih reti pada kita. Ni Imam Syafi'i kata lelaki sentuh perempuan batal semayang. Dalam hadis tak batal. Imam Syafi'i jumpa hadis tu, tapi ijtihadnya berbeza dengan ijtihad kita. Bukan dekat Imam Syafi'i. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga berpendapat sedemikian. Abu Hurairah sudah berijtihad macam Imam Syafi'i, iaitu lelaki sentuh perempuan batal wudu. Kalau tak silap, kenyataan Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu disebut dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi syarah kepada Sunan Tirmizi ketika membahaskan dalam bab wudu ataupun bab perkara membatalkan wudu. Maka ulama mujtahid yang berselisih pendapat, mereka mengulangi perselisihan yang sudah wujud di kalangan para sahabat dan kesemuanya berpandukan kepada Quran Sunnah. Maka kita dapati bahawasanya perselisihan ada 2. Satu dibolehkan, satu tak boleh. Tak boleh seperti dalam bab akidah. Yang dibolehkan, yang tak boleh seperti dalam bab yang disepakati ulama. Yang ini wajib. Semayang 5 waktu tu wajib. Tiba-tiba ada orang tak mau semayang, maka yang tu tak boleh perselisih. Mesti kata haram dan berdosa orang yang tak semayang. Tapi perselisih dalam nak zikir lepas semayang kuat ataupun pelan. Perselisih dalam nak baca tengah semayang bismillah kuat, bismillah pelan. Berselisih nak baca doa qunut subuh, tak baca doa qunut subuh. Yang tu perkara kecil. Perkara furu' yang terpulang kepada seseorang nak ambil yang mana satu. Untuk mengelak perselisihan, kita di Kedah, kita di kampung, kita pegang, kita di Malaysia, kita pegang mazhab Syafi'i, maka kita ambil mazhab Syafi'i supaya tidak bercanggah dengan yang lain. Kita jadi imam di kampung, bismillah semayang darah, maghrib, isya, subuh, Jumaat, semua tu semayang darah, maka bismillah kita darah. Semayang pelan, lohor asar, Fatihah pelan, bismillah juga pelan. Jangan kita dah buat bercanggah dengan orang. Oh, saya pergi Mekah tu imam baca bismillah pelan, saya olik kat Mekah mai buat dia buka cepedak, celah aku tu imam makmum habis. Makmum yang duduk belakang bukan semua biasa pergi Mekah. Dia mai semayang belakang kita, semayang subuh, semayang maghrib, insya kita dengar tu imam Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makmum belakang kacau. Tak mana bismillah tak bunyi. Tu imam dalam hati dia, aku ikut Mekah ni, aku baru balik Mekah, baru sudah buat umrah ni. Tu imam tak baca bismillah pun, baca pelan. Aku buat pelan juga. Tengok tempat. Kalau pergi baca kot belah utara tu mungkin boleh. Baca kot belah negeri kita tak sesuai, kerana akan menimbulkan kecelaruan kepada makmum. Maka kita di Kedah, kita ikut mazhab Syafi'i. Kita di Malaysia, kita ikut mazhab Syafi'i. Kerana kebanyakan rakyat Malaysia adalah mazhab Syafi'i. Bawa cara mazhab Syafi'i lebih senang daripada bawa campur-campur mazhab. Baru ni orang telefon saya, ada satu tempat di satu masjid, tu imam baca khutbah, lepas baca khutbah dia tak duduk, dia sambung khutbah kedua. Macam mana Ustaz? Dalam mazhab Syafi'i, di antara syarat sah khutbah mesti duduk tu imam khutib antara 2 khutbah. Dia buat main benda baru pula dah.
Kalau dia buat tempat yang tak pegang mazhab, tak apa. Dia buat tempat pegang mazhab, jadi masalah. Tu hak baru ni. Beberapa tahun lepas, ada satu tempat di Baling. Semayang tarawih, sekali semayang 4 rakaat. Orang duk semayang kali 2. Dia buat style baru. Malam ni kita tak usah buat 2, kita buat 4, cepat habis. Saja aku semayang sunat tarawih 4 rakaat. Jadi imam kalau Allah Ta'ala Allahu Akbar, makmum 4 rakaat jadi makmum. Mai soalan ke majlis fatwa. Banyak tahun dah, 5-6 tahun dah. Apa hukum semayang tarawih 4 rakaat sekaligus? Buka dalam kitab Mu'lim Muhtaj. Tidak sah menurut mazhab Syafi'i. Yang sah tu mazhab Hanafi, mazhab lain. Ada wali mazhab lain pibuh tempat mazhab Syafi'i. Celaru orang kampung. Sama dengan masalah baca khutbah tadi. Khutbah Jumaat, habis khutbah pertama, tok khatib kena duduk. Lepas tu angkat berdiri. Yang kedua, syarat sah. Dalam kitab Umdatus Salik, syarah Umdatus Salik pun ada sebut dengan dalil-dalilnya. Mai orang kita, mai mazhab baru buh dalam tempat mazhab Syafi'i, celaru. Maka perselisihan dalam furu' itu perkara biasa. Cuma kita tengok tempat. Tempat ni mazhab Syafi'i, duk mai hak lain, celaru. Tempat tu mazhab Hanafi, duk pi mazhab Syafi'i, celaru. Jadi kita nak jaga masyarakat, kita belajar mazhab Syafi'i dan kita beramal mazhab Syafi'i. Ada ketika-ketika tertentu kena ambil pendapat lain. Pendapat lain bukan berarti lompat pergi mazhab lain terus. Pendapat lain kadang-kadang ada qaul kedua, qaul ketiga dalam mazhab Syafi'i. Seperti orang pergi Mekah bila dia tawaf, lelaki sentuh perempuan ketika itu tak batal wuduk, ketika tawaf kerana susah. Dia pegang pendapat tak batal. Tak batal itu bukan berarti pelompat mazhab lain. Dia kata tu ikut mazhab lain. Tak. Mazhab lain betul sama dengan tu. Mazhab Syafi'i pun ada qaul yang berikutnya. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Hasyiah Qalyubi wa Umarah. Seperti dijelaskan dalam kitab Rawdah Imam Nawawi, Rawdatul Talibin dan sebagainya. Ada orang sebut dalam internet. Dia kata sembanglah ikut mazhab Syafi'i. Bila pergi Mekah ikut mazhab lain juga. Sentuh tak batal. Sembang kata ikut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i jual beli kena akad. Pergi beli ayam kotak di mesin tak angkat pun. Kalau angkat dengan mesin orang kata tak betul. Kita pergi beli sayur. Tak apa kita kata beli sayur. Saya beli sayur ni. Kalau tu pun saya jual sayur. Kita pergi beli ayam kotak, kita nak kata kat mesin. Wahai mesin, aku beli ayam kotak kat hang. Mana boleh sembang dengan mesin tu. Jadi ayam kotak dalam mesin tu kita bubuh duit. Kita tekan ayam kotak terjun. Kita ambil, akad pun tak. Dia berkata tu tak akad pun. Oh, dalam mazhab Syafi'i ada ketika akad, ada ketika tak akad, ada ketika mesti akad, ada ketika boleh tak akad. Seperti membeli seikat sayur, seperti membeli sekilo gula. Tu akad pun tak apa, tak akad pun tak apa, menurut pendapat sebahagian. Kerana benda tu benda murah. Tapi kalau beli tanah 500,000, tu kena akad. Kerana tu mahal. Ada pendapat sedemikian. Dalam mazhab Syafi'i sudah ada qaul-qaul sedemikian. Tiba-tiba dia pun nak tutup, dia pun kata, ni tak ikut mazhab Syafi'i pun. Mazhab Syafi'i bukan satu qaul. Ada qaul pertama, ada qaul kedua, ada qaul ketiga. Sembahyang jemaah, apa hukum dalam mazhab Syafi'i? Dalam mazhab Syafi'i hukum sembahyang jemaah adalah fardu kifayah. Tapi qaul yang kedua sunat muakkadah. Qaul yang ketiga fardu ain. Sembahyang jemaah itu sendiri 3 qaul. Ada kata fardu kifayah, pendapat yang terkuat. Ada kata sunat muakkadah. Ada kata fardu ain, wajib atas tiap-tiap orang macam sembahyang Jumaat. Maka pendapat lain dulu ada qaul-qaul dia. Seperti dalam kitab Kifayatul Akhyar, dalam kitab ada beberapa qaul. Dalam kitab Hasyiah Qalyubi wa Umarah ada beberapa qaul. Menunjukkan bahawasanya kadang-kadang kita tak boleh pegang qaul pertama, kita pergi qaul kedua. Kadang-kadang tak boleh qaul kedua, pergi qaul ketiga. Kebetulan yang ketiga tu sama dengan mazhab lain. Lelaki sentuh perempuan ketika berwuduk, batal yang sembahyang. Qaul pertama. Qaul kedua, yang menyentuh batal, yang disentuh tidak batal. Kita jaga jangan sentuh orang. Orang sentuh kita biar pergi. Qaul ketiga, yang menyentuh tak batal, yang disentuh tak batal. Maka qaul ketiga ni sama dengan mazhab lain. Jadi
dalam mazhab Syafi'i sendiri ada qaul, pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga. Biasa kita pegang pendapat pertama, tapi ada keadaan-keadaan tertentu kita terpaksa memilih pendapat kedua atau pendapat ketiga, dan kebetulan dia sama dengan mazhab lain. Bukan kita, oh ni hang ikut mazhab lain, tak. Kebetulan sama saja. Maka atas dasar itu kita dapati bahawasanya golongan al-mazhabiyah yang tak terikat dengan mazhab, mereka mendakwa ikut Quran Sunnah, seolah-olahnya mazhab Syafi'i tak ikut Quran Sunnah. Itu adalah dakwaan yang tak betul. Mazhab Syafi'i sudah ikut Quran Sunnah. Dalilnya dalam kitab yang lebih besar kita akan jumpa dalil. Kita jumpa dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar, kita jumpa dalam As-Sunanul Kubra, kita jumpa dalam Sunan Syarah Sunan Abi Daud, kita jumpa dalam kitab Majmu' Imam Nawawi, kita jumpa dalam Subulus Salam, dalam kitab Bulughul Maram, Nasbur Rayah, banyak kitab-kitab yang mendatangkan dalil-dalil kepada mazhab Syafi'i. Ataupun Mughnil Muhtaj, dan matan dia umai dalil di dalam tu. Sedaya upaya yang dibawa oleh pengarang supaya kita tahu bahawasanya amalan yang ulama kita sebut dalilnya sudah ada. Kena baca yang lebih besar baru jumpa dalil, baca kecil tak jumpa dalil, tekat jumpa matan. Supaya kita tahu bahawasanya amalan ulama kita memang ada hujah dan alasan, sama ada dalil itu dalil secara naqli atau secara aqli. Yang penting mereka tidak memberikan satu hukum menurut perasaan mereka, tetapi mengikut kajian mereka yang mendalam. Jadi dalam ayat ni kata jangan pecah belah yang terlarang. Pecah belah yang perselisihan yang terlarang. Perselisihan yang dibolehkan itu ada yang dibenarkan. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Jangan kamu jadi seperti orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka itu bukti yang jelas, bukti-bukti yang jelas, dan bagi mereka itu azab yang pedih. Ini pecah belah yang terlarang, azab yang amat besar. Pecah belah yang terlarang. Bila pecah belah terlarang itu berlaku, maka golongan yang mengikut kebenaran akan dibangunkan di akhirat kelak dalam keadaan wajah yang berseri-seri gembira. Karena dulu hidup di dunia duduk dalam kebenaran. Sementara yang menolak kebenaran akan bangkit dalam keadaan wajah yang muram, wajah yang gelap gelita, wajah yang sedih. Lalu dalam ayat berikutnya Allah sebut yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari akhirat kelak akan putih berserilah sekumpulan wajah dan akan hitamlah sekumpulan wajah yang lain. Wajah siapa yang putih itu? Wajah yang mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah. Wajah yang mengikut golongan yang betul. Golongan yang salah akan jadi hitam. Wajah orang-orang yang kufur kepada Allah. Wajah orang-orang yang mengikut bid'ah, yang berpecah belah daripada jalan yang benar. Yang tu kita akan baca dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bagi yang ke lapangan kita baca Kahfi.